Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini cikgu akan mengajar pendidikan seni visual tahun 4. Temanya ialah kraft tangan yang bertajuk tembika. Jadi di sini ada nota untuk beberapa jenis tembika. Jadi kamu boleh tengoklah jenis-jenis tembika di Malaysia ni ialah yang tergolong dalam kraft tangan tradisional. Pasu Sarawak bentuk dia macam ni. Okey, kendi, labu sayung, okey, belanga, jambangan terenang. Okey, definisi tembika ni kesenian yang asli yang telah wujud di negara ini sejak beribu tahun dahulu. Jadi kamu boleh bacalah sedikit sebanyak nota yang diberi. Okey, jadi terdapat pelbagai bentuk dan jenis tembika ni. Kalau zaman dulu, tembika ni dicipta untuk dia mempunyai ciri-ciri kegunaan harian dia. Okey, dibezakan antara satu sama lain melalui reka corak, reka bentuk. Itulah bila kamu tengok tembika tu memang nama tembika, tapi dia ada nama-nama tersendiri sesuai untuk kegunaannya. Kalau macam kendi ni kita tahu untuk kegunaan untuk air selalunya, untuk menuang air. Kalau labu sayung untuk menyimpan air. Okey, kalau belanga selalunya kita guna untuk simpan kuah masakan ke kan. Okey, jadi sekarang ni tembika tu diperbuat daripada apa? Dia diperbuat daripada tanah liat. Okey, yang dibentuk, dibakar dan digilap untuk dijadikan alat kegunaan harian. Okey, seperti bekas menyimpan air macam cikgu cakap tadi, balang dan lain-lain lagi. Okey, sejarah tembika ni, sendi tembika ni telah wujud di Malaysia sejak beribu tahun dahulu. Ini terbukti dengan penemuan tembika di Gua Cha. Gua Cha ni di Kelantan, Bukit Tambur ni dekat je dengan tempat kita, di Ipoh, Perak, Bukit Tengku Lembu, Perlis dan Ulu Tembeling, Pahang. Okay, kebanyakan tembika yang dijumpai ini mempunyai ciri-ciri barangan harian. Okey, ini sedikit sebanyak pengetahuan am yang kamu perlu ketahui lah. Okey, kalau kita belajar tentang kraft tangan tradisional ni. Okey, yang kraft tangan tradisional ni maksudnya mempunyai seni warisan Melayu zaman dahulu. Okey. Okey, kita teruskan. Terdapat beberapa kawasan di Malaysia yang terkenal dengan penghasilan sayung. Dan Pulau Tiga di Perak, penghasilan sayung. Okey. Jenis-jenis tembika yang cikgu cakap tadi, Okey, geluk, buyung, jambangan, labu, bekas perasapan atau bekas bara. Okey, so setakat itu yang kamu boleh tahu sedikit sebanyak tentang tembika. Sekarang kamu boleh tengok contoh labu sayung. Sejarah pembuatan dia, Labu sayung merupakan sejenis bekas tembikar labu berwarna hitam yang merupakan produk perusahaan dari Kampung Kepala Bendang dalam Mukim Sayung, iaitu sebuah desa yang terletak kira-kira 14 km dari Kuala Kangsar, negeri Perak, Darul Rizwan. Dari kampung inilah perusahaan labu sayung ini berasal kerana sumber bahan mentah iaitu tanah liat khas diperoleh dari kampung tersebut. Lanjutan daripada ini, perusahaan membuat labu sayung telah berkembang dalam kalangan waris asal pembuat tembikar ini ke sekitar perkampungan dalam daerah Kuala Kangsar. Bekas menyimpan air yang dihasilkan daripada tanah liat ini dibentuk dan diukir dengan teliti. Motif ukirannya lebih banyak menjurus kepada unsur-unsur tradisional, khususnya bunga-bungaan seperti bunga tanjung, padi, senduduk, bunga cengkeh dan pucuk rebung. Proses menghasilkan labu sayung memerlukan teknik serta kepakaran menempa dengan penuh kesabaran. Proses pembuatan labu sayung mengandungi 4 langkah. Mula-mula beli lah. Beli ada orang tu, kita jemur lah. Jemur bagi kering. Lepas tu tumbuk kat lesung. Lepas tu ayak. Jadi serbuk. Lepas tu bancur dengan air. Lepas tu peram sekejap. Terus kita undi tanah.
Buat lah macam ni. Proses-proses pembuatan labu sayung bermula dengan proses penyediaan tanah. Cok akan digunakan untuk mengorek tanah liat dari terbing sungai. Kemudiannya, tanah liat ditakik-takik dengan parang supaya ketulan menjadi lebih kecil. Kemudiannya, tanah liat ditumbuk dengan lesung kaki. Tanah liat kemudiannya dimasukkan ke dalam air untuk ditapis bagi mendapatkan debu tanah liat. Selepas dilepa, tanah liat akan diulur sehingga menjadi sederhana keras. Kemudiannya, tanah akan disiram dengan air dan kemudiannya akan ditutup dengan guni. Proses seterusnya ialah proses membentuk tembikar. Lingkaran tanah akan diletakkan ke dalam pinggan ayam untuk proses memicit tanah sehingga rata dan cantik. Kemudian, dinding tembikar akan dipadatkan dengan cara menepuk-nepuknya dengan kayu penepuk. Dinding labu akan dicembungkan untuk membuat bahagian badan tembikar. Proses seterusnya ialah bahagian kepala labu tanah dibentuk dan labu dilicin-licinkan dengan menggunakan sudut kayu. Bahagian muncung yang telah siap dibentuk akan dilicin-licinkan dengan menggunakan jari. Proses meluru di bahagian badan labu sayung akan dimulakan dan dilakukan sebelum proses dekorasi dimulakan. Proses seterusnya ialah membakar. Setelah kesemua proses ini selesai, labu sayung akan diturunkan dari para-para untuk melalui proses pembakaran. Labu sayung kemudiannya akan disusun di atas bahan kabar serta kemudiannya akan ditutup dengan bahan bakar. Bukan semua orang memiliki kemahiran membuat labu sayung kerana selain bakat, mereka juga perlu mempunyai minat mendalam terhadap seni pembuatan labu sayung. Industri pembuatan labu sayung seharusnya diberi perhatian yang sewajarnya demi memelihara kearifan tempatan budaya masyarakat Melayu itu sendiri supaya seni dan warisan budaya kita tidak lupus begitu sahaja. Industri pembuatan labu sayung umumnya memerlukan perhatian yang sewajarnya daripada pihak yang bertanggungjawab kerana keindahan seni pembuatan produk labu sayung tiada tandingannya. Labu sayung umumnya merupakan bahan kegunaan harian masyarakat dalam penyediaan bahan minuman yang bermineral. Tanah liat yang digunakan dalam proses pembuatan labu sayung juga mempunyai pelbagai khasiat untuk kesihatan tubuh badan seseorang individu kerana dapat melegakan pelbagai simptom penyakit seperti demam panas, panas badan dan batuk. Di samping itu, perusahaan labu sayung secara tradisional ini perlulah dikekalkan agar ianya tidak lekang dek panas dan tidak lapuk dek hujan. Okey, berikut ialah kita panggil yang kamu boleh kenal bahagian-bahagian di labu sayung. Kalau penutup bahagian atas sekali tu, tengok dia anak panah ya. Okey, bahagian muncung dia maksudnya ada bahagian antara penutup dan badan dia tu, motif hiasan ada macam corak-corak. Kepala maksudnya bahagian labu sayung, kalau kau perasan dia macam ada kembung-kembung dekat badan tu kan. Okey, ada nama-nama dia. Kepala, motif hiasan yang kedua, ada badan. Okey, hiasan panai. Kalau panai ni kita tengok macam dalam gambar kan. Okey, dan bahagian
bawah sekali ialah tapak ataupun kaki. Okey, labu sayung ni terkenal di Sayung lah, di Perak, di Kuala Kangsar Perak. Okey, asalnya kalau zaman dahulu dan sampai sekarang pun memang digunakan untuk menyimpan air. Okey, untuk menyejukkan badan, untuk menyejukkan juga suhu air tu.